Assalamualaikum. Hai. Okay, so ini jam ke-3. So jam ke-3 ni saya nak masuk method yang kedua ini, iaitu menggunakan properties. Okay, so tapi sebelum saya masuk ke properties ni, semalam saya ada tinggalkan awak dengan homework ni kan. Okay, so berjaya tak cari? Buat ke tak? Okay, so soalan kata by using adjoint method find the inverse matrix untuk X. So step pertama nak cari adjoint method mesti cari cofactor dulu. So cofactor, lepas tu transposekan cofactor tersebut. Okay, so ini nak cari adjoint. And then kita akan cari determinant. Lepas tu barulah kita cari inverse. Okay, so this is the idea lah. Okay, duduk sana sikit. Okay, so pertama sekali kita cari cofactor. Okay, so ini yang saya dah siapkan. Kita cari dulu cofactor matrix kita. So potong elok-elok. Lepas tu kita kira, letak, jangan lupa, lepas tu jangan lupa letak negatif dekat bahagian diamond warna merah tu, sebab ni cofactor matrix bukan minor matrix. Lepas tu kira macam biasa AD tolak BC, and then simplify lah. Dan untuk dapatkan adjoint hanyalah transpose. So kat sini saya explain lah apa saya buat. So ini adalah adjoint X di mana awak transposekan awak punya cofactor. Kalau perasan dekat sini row dia jadi column. Okay, so tu adjoint dia. So next kita akan cari determinant. Okay, so kita dapat determinant kita negative 1, and then kita masukkan sahaja dalam formula inverse. Okay, itulah jawapannya. So kalau saya ada tersalah kira, tolong betulkan sendiri ya dalam buku. Boleh screenshot kalau nak screenshot. Nanti boleh senang nak rujuk, tak payah buka YouTube lagi. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke method yang kedua, iaitu properties. Saya suka panggil method ni properties sebab ini memang properties dia lah. Kita simplify di mana kita darabkan dua matrik, iaitu matrik A dan matrik B. Kita akan dapat something dalam bentuk I. I itu apa? Matrik I itu adalah identity lah. Kalau 2 by 2, dia macam ni. Kalau 3 by 3, dia macam ni. Macam tu. Dekat bahagian diagonal condong kiri tu dia 1. Selain daripada tu dia kosong. Nampak? Dekat 2 by 2 pun dekat bahagian diagonal ni sahaja yang 1. Selain daripada tu kosong. So K di sini membawa maksud skala. Skala ni maksudnya any number lah. So bila dia berdarab dengan I, contoh 2 darab dengan I macam ni, contoh 0, 0, 0, 0, awak boleh dapat dia 2, 2, 2, yang lain semua kosong. So kita dah boleh agak lah, bila kita darabkan dua matrik ni, kita akan dapat di bahagian diagonal ni ada nombor, selain daripada tu kosong. So bila saya buat example nanti, awak akan nampak lah macam mana kita nak convertkan dia jadi something darab I. Okay, so sebelum kita tengok contoh example lah, dekat sini saya nak ajar awak something. Kan matlamat kita dekat sini nak cari inverse, betul tak? Okay, so menggunakan method properties, iaitu AB sama dengan KI. So kalau kita nak A inverse daripada susunan AB sama dengan KI ni, okay, so saya pakai pen hitam tebal sikit. Saya zoom kat sini. Okay, so dekat sini matlamat saya nak A inverse. So kita ada AB sama dengan KI. So ada reason kenapa saya tulis berjarak K dengan I tu, sebab K ni cuma skala, nombor biasa. Saya nak darabkan, dekat sini penting stepnya. So kalau kita nak A inverse, kita akan darabkan equation kita ni dengan A inverse. Tapi bila kita darab tu, awak kena fikir nak letak dekat sebelah A ke dekat sebelah B. So dekat sini jawapannya adalah kita letakkan dia di huruf yang sama. Ingat keyword dia letak di sebelah huruf yang sama. So dekat bahagian right hand side, bila kita darab kan, darab A inverse kan, kita kena darab both sides. So kat sini saya tulis step dia, multiply both sides with A inverse. So disebabkan kita letak A inverse ni di sebelah kanan, di sebelah mana ni kiri kan, di sebelah kiri. So dekat I ni pun kita letak dekat sebelah kiri dia. Sebab tu saya letak space antara K dengan I tadi tu, sebab saya nak darab dengan A inverse. So dekat sini ada satu lagi benda, banyak benda saya nak ajar lah sebenarnya. Ada satu benda yang awak kena ingat, saya tulis kat atas ni. Okay, so bila ada matrik berdarab dengan inverse dia sendiri, tak kisahlah inverse tu di sebelah kiri dia ke, di sebelah kanan dia ke, dia akan dapat I, identity. Okay, so ni benda pertama yang saya nak awak tahu. Dan benda kedua yang saya nak awak tahu adalah, bila ada satu matrik, tak kisahlah matrik tu matrik A ke, matrik transpose ke, matrik inverse ke, bila dia berdarab dengan matrik identity, okay, so dia akan dapat diri dia semula.
Okey, so dua benda ni saya nak awak ingatlah, hadam baik-baik dan fahamkan dia. 1, 2. Sebab kita akan apply dua benda ni dekat sini ni. So kalau kita nak A inverse, multiply A inverse. So dekat sini saya nak awak nampak ni. A inverse A. So A inverse darab A, macam properti yang pertama saya ajar tu, dia akan dapat I. So I ni tadi berdarab dengan B. Sebab B tu kita tak kacau. Sama dengan K tu dia stay je lah, dia nombor biasa. And then kita ada A inverse I. And then tadi lagi sekali saya ajar properti yang kedua. Yang kedua sini, bila dia berdarab dengan I, dia akan dapat diri dia balik. So nampak ni, I darab B, A inverse darab I. So diorang akan dapat diri dia semula. So K darab A inverse. Kita nak apa? Kita nak A inverse kan? So K ni kenalah pindah pergi sebelah. K ni nombor je tau. Bila dia nombor, seketul nombor je, dia boleh pindah-pindah. Kalau matrik kita tak boleh pindahkan begitu sahaja. Okay, so K ni bila pindah, so A inverse adalah 1 per K. K pindah sebelah jadi bahagilah sebab dia darabkan dengan A inverse tu. Darab dengan B. So inilah matrik untuk, bukan, jawapan untuk A inverse. Nanti bila saya buat example, insyaAllah awak boleh nampak dengan jelas lah. Okay, so nak A inverse, kita multiply both sides dengan A inverse. So awak dah boleh agak dah dekat sini saya nak cerita pasal apa. So kalau kita nak B inverse, kita akan multiply both sides dengan B inverse. Bijak. So kita ada AB sama dengan KI. So kita multiply both sides dengan B inverse. Ingat bila nak multiply, letak di sebelah huruf yang sama. So letaklah sebelah B. So sebab kita letak di sebelah kanan AB, so dekat sebelah I ni pun kita letak di sebelah kanan dia. Penting position ni. Okay, so tadi ni BB dah jadi I kan. Okay, so A darab I akan dapat A. Saya skip banyak step ke? Balik semula. BB inverse akan jadi I. Lepas tu dia berdarab dengan A. So dekat sebelah sana tu saya susun semula. Okay, so tadi saya ajar A darab I ataupun matrik yang berdarab dengan I akan dapat diri dia semula. So kita akan dapat A darab I dapat A semula lah. And then K, I darab B inverse akan dapat B inverse. So kita nak B inverse sahaja, K pindah sebelah. So B inverse sahaja adalah 1 per K darab matrik A. Ini cara nak dapatkan B inverse. So tengok dekat sini, saya buat side note. Multiply both sides dengan B inverse. So step yang saya tunjuk dekat awak ni, awak kena tulis dalam exam. Memang kita tahu bila dapat AB sama dengan KI, nak A inverse 1 over K darab B, nak B inverse 1 over K darab A. Yes, benda ni senang nak ingat, ending dia ni. Tapi step nak dapatkan benda tu, yang step yang saya guna highlight purple, highlight hijau ni, saya buat guna highlight pink. So yang step dekat highlight pink ni, sampailah ending yang awak dapat B inverse atau A inverse tu, kena tunjuk step ni. Okay, step kena tunjuk. Tapi saya benarkan untuk tidak buat step yang ni lah. Sebab kita tahu A darab I akan dapat A. So dia boleh terus lompat pergi situ. Sama juga macam ni, boleh terus lompat pergi sana. Tengoklah anak panah saya tengah bergerak kat mana. Okay, so boleh screenshot untuk nota awak. Kita pergi ke latihan. Ini adalah latihan saya sendiri. Saya nak buat contoh. Lepas ni baru kita discuss soalan tutorial. Okay, so kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Moga senang nak faham. Okay, so given matrik A dan matrik B, so it is known that AB sama dengan KI. Dia dah bagi tahu siap-siap lah. Kalau dia tak bagi tahu pun, dia akan kata, oh darabkan A dengan B. Hasil dapatan tu awak boleh detect sendiri, akan nampak dalam bentuk KI tu. Okay, so permintaan pertama dia adalah cari K, dan permintaan kedua hence, penting perkataan hence ni, deduce A inverse. So ada dua permintaan lah kat sini. So untuk menjawab permintaan pertama, kita darabkan dulu A dengan B. So kita ada 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 7 darab dengan negatif 10, 4, 2, 7, negatif 3, negatif 1. Okay, so kita darabkan dia. So kalau korang guna method yang saya tengok ada beberapa yang guna method macam ni kan, boleh je, no problem, pakai je buat macam ni, tak ada masalah. Okay, saya buat yang saya buat ni sebab saya dah biasa guna method ni. Okay, so kalau ada yang memang dah pandai tekan darab matrik guna kalkulator, saya tak ada masalah untuk mengizinkan benda tu, saya tak ada masalah. Tapi still kena tunjuk jalan kerja dekat sini. Still kena tunjuk ni, ada satu markah. Lepas tu dekat jawapan dia ni, tulislah benda yang awak dah kira dekat kalkulator tu pun tak ada masalah. Okay, so siapa yang nak belajar macam mana tekan kalkulator, kau YouTube je.
YouTube je model kalkulator awak. Lepas tu search how to multiply two matrices in calculator brand macam tu. So nanti dia ajar lah dekat YouTube tu, awak kena pandai explore sendiri. Okay, so kita darabkan sekejap. Kalau ada yang lupa, row pertama darab kolom pertama, so dapatlah tempat pertama. Macam tu. Okay, so darabkan dia orang pertama dengan orang pertama. 1 darab 1, 2 darab negatif 10, negatif 20, 3 darab 7, 21. Lepas tu buat apa? Tambahkan. Macam tu lah. So kalau tambahan tolak tu saya biar je lah jadi tolak. Okay, so dari sini awak dah boleh nampak dah dia akan dapat nombor. Okay, kita try buat yang kedua di bahagian sini pula. So kita darab dengan yang kolom kedua, sebab dia masih row pertama, kolom kedua. So kita ada 1 tambah 8 tolak 9. Nampak tak dia jadi kosong? Ingat matlamat kita nak, matlamat kita adalah kita nak dia dalam bentuk ada something number dekat tengah, yang lain dia adalah kosong. Okay, so kita try kira kolom yang ketiga pula. Masih row pertama tapi kolom ketiga. So kita ada negatif 1 tambah 4 tolak 3. Nampak? Negatif 1 tambah 4, positif 3. 3 tolak 3, kosong. Nampak? Kosong, kosong. So try buat yang lain pula. Alright, so saya dah siapkan hasil tambah hasil darab matrik A dengan B ni. So bila kita nampak dekat sini, di bahagian highlight hijau yang pertama sini, kita akan dapat 2 and then kosong, kosong. So awak kena alert lah benda yang awak kira tu dapat kosong. Contoh dekat highlight pink sini, so 28 tambah 2, 30. 30 tolak 30, habis kosong. So boleh nampak dekat highlight purple pula sini, 49 tambah 1, 50. Tolak 50, kosong juga. Mesti dapat macam tu lah. Okay, so kita boleh nampak dekat sini bahagian diagonal adalah 2, selain daripada tu kosong. So kita keluarkan faktor keluar 2 daripada sistem, daripada matrik tu. So dekat bahagian tengah kita akan dapat 1 macam ni lah. Ini matrik apa? Identity. So kita dapatlah 2i. So dekat sini kita boleh buat conclusion AB sama dengan 2i. So kita dapatlah nilai K kita adalah 2. Sebab ni yang soalan tanya tadi kan. Soalan tanya yang permintaan pertama, find K. So kita dah jumpalah K adalah 2. Okay, so lepas tu soalan minta untuk deduce A inverse. Okay, so kita cari A inverse untuk permintaan kedua. So saya cakap tadi daripada AB sama dengan 2i. So bila kita nak A inverse, kita akan darab dengan A inverse lah. So ingat balik yang ni. Okay, so nak A inverse, darab A inverse. Okay, so dekat sini saya tuliskan balik lah. Tebal sikit. So AB sama dengan 2i. So saya multiply dengan A inverse. Tuliskan A inverse di sebelah huruf yang sama. So dekat bahagian I pun kita tulis di sebelah kiri lah. Sebab ni pun di sebelah kiri AB. So dekat I pun di sebelah kiri dia. Okay, so tadi saya ajar shortcut tu. Kita tahu A inverse A ni adalah I kan. So I darab dengan B akan dapat B sahaja. Ni yang saya kata boleh shortcut. Okay, tak payah tulis I darab B dah. Terus tulis B. So sama dengan A inverse darab I. 2 stay lah. A inverse darab I akan dapat A inverse sahaja. So saya pusingkan dia. A inverse adalah 2 pindah sebelah jadi 1/2 B. Maka kita darab lah 1/2 ni, kita darab dengan matrik B. Salin balik matrik B tu adalah 1, 1, negatif 1, negatif 10, 4, 2, 7, negatif 3, negatif 1. Ingat saya pesankan nombor mesti darab masuk, baru kita dapat dia punya final answer. Okay, saya zoom in. So kita darab masuk, saya ada 1/2, 1/2, negatif 1/2. So kita darab masuk 1/2 ni dengan semua orang yang dekat dalam ni. Okay, so negatif 10/2, so kita akan dapat negatif 5. 4/2, 2, 2/2, 1. Kalau boleh simplify, simplify teruslah. Penting untuk hafal sifi. Startlah hafal sifi di usia ini. Tajamkan ingatan anda. Okay, so dapatlah A inverse. Begitulah caranya, senang je kan. Okay. Okay, ni soalan yang sama. Okay, ni tutorial. Okay, so tutorial soalan 25. Kita boleh tengok matrik A dan matrik B adalah 2x2 matrices sahaja, which is senang kita nak darab. Okay, so soalan permintaan pertama adalah show that AB sama dengan BA sama dengan I. So untuk permintaan pertama ni kita kena kira A darab B dulu. Lepas tu awak kena kira B darab A dulu, dapat apa. Okay, so make sure bila kita darab AB kita dapat identity, dan bila kita buat BA pun kita dapat identity. So kita try darabkan dia. Okay, darab dengan 7321. So bila darabkan dia kita akan dapat 7 tolak 6, negatif 14 tambah 14, and then 3 tolak 3, berapa ni?
negatif 6 tambah 7. So kita boleh nampak 1001. So ini adalah I. Okay, so kita try buat untuk BA pula. So B darab A 7, 3, 2, 1 darab dengan 1, negatif 3, negatif 2, 7. Ingat row pertama, kolom pertama, orang pertama dengan orang pertama, orang kedua dengan orang kedua. Okay, harap dah pandai jangan terconfuse. And then negatif 21 tambah 21, 2 tolak 2, negatif 6 tambah 7. Tu dah boleh nampak dah 1001, iaitu I. So dari sini kita boleh buat kesimpulan yang AB sama dengan BA sama dengan I. So bila soalan suruh show kan macam ni kan, ending dia bila kita tulis tu mesti sama sebiji macam apa yang soalan tu nak. Sama sebiji. Okay, so lepas tu soalan minta untuk selesaikan bahagian kedua pula sini. Okay, permintaan kedua dia hence state the A inverse. Sama juga bila dia cakap state ni, maksudnya awak kena faham sendiri yang tak ada jalan kerja. Bila state maksudnya kita terus tulis, tak ada jalan kerja. Bila dia cakap evaluate ataupun find, itu yes ada jalan kerja. Bila dia cakap state je, maksudnya benda tu senang nak mampus, yang awak boleh nampak sendiri daripada AB sama dengan BA tu dapat I. Maksudnya bila dia dapat I, diorang ni adalah inverse each other. Okay, so kalau awak nak conteng kat tepi, contoh AB adalah I kan. So dia nak A inverse kan. Kita multiply dia dengan A inverse. Kejap saya tulis balik. AB sama dengan I. Kita nak A inverse bukan. Soalan nak A inverse. So kita darabkan A inverse, tuliskan di sebelah huruf yang sama. Macam tu. So sebab ini akan jadi I. So I darab B akan dapat B lah. A inverse darab I akan dapat A inverse. Nampak? Bila satu matrik tu berdarab dan dia dapat identity, maksudnya diorang adalah inverse each other. So tu awak kena tahu. Tak kisahlah dapat identity tu dalam bentuk AB sama dengan 2I ke, AB sama dengan 7I ke, atau AB sama dengan 1I macam yang kita kira ni. Ketahuilah bahawa mereka adalah inverse each other. A adalah B inverse, B adalah A inverse. Okay, so dekat sini kita boleh terus nampak yang A inverse adalah matrik B 7, 3, 2, 1. Tak payah kira apa-apa. Bila dia cakap state memang tak payah kira, tak payah fikir. Sepatutnya boleh terus nampak lah daripada apa yang kita show dekat sini. Okay, so tu untuk soalan 25. Okay, so soalan 26 ni kita cancel sebab soalan ni salah So kita cancel soalan ni. So habis dah lah discussion kita tentang AB sama dengan KI ni. Nasib baik saya tunjukkan saya punya contoh so that awak ada sedikit idea macam mana kita nak buat AB sama dengan KI ni. Okay, so nanti kita akan jumpa banyak lagi example dalam set-set PSPM. Okay, so yang saya akan bagi selepas cuti Deepavali. Okay, so saya tinggalkan awak. Ingat soalan 26 ni kita skip. So saya tinggalkan awak homework soalan 27. Soalan 27 ni dia minta cari determinant M. So determinant M ni senang sahaja cari determinant. Kemudian dia kata given the cofactor matrix of M. Okay, so cari P dan Q. So dekat P ni awak kena carilah. P ni adalah sebagai contoh P tu adalah koordinat A row 1 kolom 2 kan. So untuk cari cofactor dekat 1, 2, so dia adalah dekat sini cofactor sign dia kan positif negatif kan dekat bahagian P tu. So dia adalah negatif M12. So kita keluarkan negatif M12 adalah potong row 1 kolom 2. So kita ada 2 negatif 4 1 negatif 1. So bila kita kira kita akan ada negatif. So AD tolak BC. So AD kita negatif 2 tolak BC negatif 4. So kita ada jawapan kita negatif 2. So inilah P. Okay, ingat sebab dia cakap tu cofactor matrix, itu C lah. So kalau Q dekat sini adalah C. Tengok dia row berapa ni, row 3 kan, kolom berapa tu, 1. So C31, tengok balik dekat dia punya cofactor sign, negatif hanya dekat diamond, positif dekat selain tu. So Q ni berada di tempat positif. So kita ada positif M31. Inilah Q. So dekat M31 ni di matrik yang asal potong row 3 kolom 1. So baki inilah adalah M31. So kirakan dia. So dekat sini dia nak uji kemahiran awak pandai tak baca row mana kolom mana. Bila dah diberi jawapan pandai tak apply nak cari patah balik tu punya proses. Okay, and then soalan C determine the adjoint matrix of M, hence determine the inverse. Ni biasalah. So bila kita dah ada cofactor matrix kan, ni kan cofactor matrix. So bila dia suruh determine the adjoint matrix, adjoint ni adalah cofactor matrix yang kena transpose. Cofactor matrix kan kita dah ada dekat situ. Soalan B, kita dah jumpa nilai P, dah jumpa nilai Q. Transposekan je lah. So bila transpose kita dapat 5P3 jadi kolom 1. Macam tu. Okay, inilah adjoint kita. So nak cari inverse,
nak cari inverse, M inverse adalah 1 per determinant M darab adjoint M. Determinant M dah dapat dari soalan A. So ni dari soalan A. Adjoint M kita dah cari tadi sini. Transposekan saja cofactor tu. Lepas tu darabkan je lah. Okay. So itu saja untuk hari ni. Thank you so much everyone. Bye.